يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به
ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ala sa'a ma yahkumun. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. صدق الله العظيم. Dan Allah berfirman, janganlah kamu bertuhankan dua Tuhan. Kerana sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu. Maka kepada akulah sahaja hendaknya kamu gerung gementar. Dan baginya lah hak milik segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanya sahaja tertentu ibadat dan ketaatan selama-lamanya. Sesudah kamu mengetahui yang demikian, maka tidaklah patut kamu takut kepada yang lain dari Allah. Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka adalah ia dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesusahan, maka kepadanya lah kamu meraung meminta pertolongan. Kemudian apabila ia menghapuskan kesusahan itu daripada kamu, tiba-tiba sepuak di antara kamu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Mereka melakukan yang demikian kerana mereka kufur, tidak bersyukur akan nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka. Oleh itu bersenang-senanglah kamu dengan nikmat-nikmat itu bagi sementara di dunia. Kemudian kamu akan mengetahui balasan buruk yang akan menimpa kamu. Dan mereka yang musyrik itu menentukan untuk keperluan benda-benda yang mereka tidak mengetahui hal keadaannya sebahagian dari harta benda yang kami kurniakan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu ada-adakan secara dusta itu. Dan mereka mengatakan Allah mempunyai anak-anak perempuan. Maha suci ia. Sedang bagi mereka pula mereka untukkan apa yang mereka sukai, yakni anak-anak lelaki. Dan apabila dikhabarkan kepada seorang dari mereka bahawa ia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita. Sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Ia bersembunyi dari orang ramai kerana merasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang ia beroleh anak perempuan, sambil ia berfikir, adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah. Ketahuilah, sesungguhnya jahat apa yang mereka hukumkan itu. Bagi mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat itu, sifat yang buruk, dan bagi Allah jualah sifat yang tertinggi. Dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan kalaulah Allah menyeksa manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi suatu makhluk yang bergerak. Akan tetapi ia memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu. Kemudian apabila sampai tempoh mereka, tiadalah mereka akan dapat meminta dikemudiankan sesaat pun
dan tidak pula mereka akan dapat meminta didahulukan. Dan mereka mengadakan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak menyukainya. Dan dalam pada itu, lidah mereka memperkatakan perkara yang dusta. Kononnya bahawa mereka akan beroleh kesudahan yang baik di sisi Allah. Tidak syak lagi bahawa bagi mereka lah api neraka dan bahawa mereka lah orang-orang yang disegerakan masuknya ke dalam neraka. Masih lagi dalam penafsiran surah An-Nahl, bermula ayat 51 sehingga ayat 62. Ayat-ayat yang kita bacakan ini ialah satu munaqashah, diskusi Allah Ta'ala kepada pegangan akidah musyriki, penyembah berhala, pada penyekutunya dan perbuatan-perbuatan buruk mereka. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini, wa qala Allah, dan Allah Ta'ala berfirman, la tattakhidhu ilahain isnain. Jangan kamu menjadikan Tuhan itu dua. Innama, kerana bahawasanya huwa ilahun wahid, dia hanya Tuhan yang satu. Fa iyaya farhabun, maka hanya kepada Allah, hanya kepadaku, kata Allah, yang patut kamu gerun, yang patut kamu takut. Kalau kita melihat ayat sebelum ini, bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan bahawa semua makhluk tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada kebesaran Allah, tunduk kepada kekuasaan Allah. Maka bila dijelaskan tentang semua makhluk tunduk kepada Allah, maka Allah memberi amaran dan mengingatkan manusia semuanya dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala melarang daripada melakukan penyengutuan, yakni menyengutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, Allah Ta'ala menjelaskan ayat yang kita baca tentang perangai buruk orang-orang kafir dan juga kata-kata buruk mereka sebagaimana buruknya akidah mereka. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala menjelaskan kerana sifat rahmat Allah, maka Allah menangguhkan azab, menangguhkan hukuman. Kalau tidak, nescaya Allah Ta'ala akan membinasakan semua sehingga tidak tertinggal apa-apa pun di atas muka bumi ini. Maka ini intipati atau 3 perkara yang Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat-ayat yang kita bacakan. Bila Allah mengisbatkan, yakni mengukuhkan lagi, memberi amaran kepada manusia dengan berkata, jangan kamu menjadikan bagi Allah itu sekutu. Jangan kamu menjadikan Allah itu dua. Jangan kamu jadikan sembahan kamu dua. Kerana Tuhan yang berhak disembah, yang bukan sekadar mencipta, memiliki dan menguasai, hanya Allah Ta'ala yang esa, hanya Allah Ta'ala yang satu. Ayat ini menjelaskan dengan takkid, dengan penegasan bahawa tidak sekali-kali Allah boleh diduakan dan tidak sekali-kali Allah boleh disekutukan. Kerana tidak ada yang layak mendapat gelaran yang bernama Tuhan ataupun gelaran Allah dengan segala sifat yang sempurna melainkan Allah. Kerana Allah Ta'ala telah jelaskan pada ayat-ayat sebelum ini bagaimana seluruh sembahan lain pada Allah tidak mempunyai bakti, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kesempurnaan zat, kerana sifat-sifat mereka mati. Wa imma yang mereka menyembah Nabi Isa juga mengatakan Nabi Isa mati dalam tempoh 3 hari sebelum dihidupkan kembali. Wa imma yang berkata, yang menyembah Buddha dan sebagainya, juga Buddha itu mati. Yang menyembah sesiapa pun, melainkan sifatnya mati atau sifatnya kaku, seperti berhala-berhala. Sedangkan Allah itu zat yang sempurna, yang tidak mati, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, yang segalanya sesuatu, semua urusan dan takdirnya. Kerana itu kata Allah, kerana manusia bila menyembah, antara sebabnya kerana ketakutan. Bila mereka takutkan sesuatu, lalu mereka menjadikan di hadapan mereka itu Tuhan.
Maka kata Allah, yang patut kamu takut bukan sekutu, tetapi aku yang menciptakan. Yang sifat Allah ini menciptakan, memiliki, menundukkan dan menguruskan, maka dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini disebut sebagai milkan wa khalqan wa abidan. Yani Allah yang memiliki, Allah yang mencipta dan Allah yang menundukkan semuanya pada peraturan Allah. Sedangkan berhala yang lain, sekutu yang lain, pertama tidak menciptakan. Yang kedua tidak memiliki. Dia tak memiliki apa-apa. Dan yang ketiga tidak menguasai. Maka cukup dengan tiga ini menandakan kepalsuan selain daripada Allah atau sekutu yang cuba kamu adakan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah beri penegasan, jangan jadikan Tuhan itu dua. Jangan menyembah Tuhan yang dua. Tapi sembahlah Tuhan yang satu. Tuhan yang sebenar-benar, yang patut kamu takut. Walahu, dan bagi Allah segala pemilikan, segala ciptaan, segala penguasaan. Ma fis samawati wal ard, apa sahaja yang di langit, apa sahaja yang di bumi. Walahu din wasiba, dan bagi Allah ketundukan yang mutlak. Perkataan din di sini maknanya taat atau ikhlas. Din. Din diambil daripada perkataan dana ya din. Dinan artinya tunduk, patuh. Dalam ayat ini memberi maksud din walahu din, bagi Allah itu ketaatan. Wasiban yang disebut sebagai laziman, yang mesti, yang berterusan. Artinya Allah tidak diibadat separuh masa. Waktu ni ibadat, waktu lain ditinggalkan. Allah diibadat sepenuh masa. Secara laziman, ay wasiban, berterusan. Selama-lamanya Allah itu Allah. Tak boleh waktu ni nak jadikan yang lain pula Tuhan. Sini Tuhan ni pula. Yang ni Tuhan ni pula. Bergili-gili Tuhan. Duduk kat laut, Tuhan laut. Duduk kat darat, Tuhan darat. Bila berada di kebun-kebun ladang-ladang, ini Tuhan yang menjaga ladang pula. Bila perang, maka kita ada Tuhan perang pula. Panggil dewa perang. Kalau begini dia banyak. Tidak. Kelaziman mentaati Allah hanya kepada Allah yang satu sahaja. Karena itu Allah menyatakan walahuddin wasiba, hanya kepada Allah ketundukan yang berterusan. Wasiban berterusan dan juga lazim. Afairallahi tattaqun, apakah mereka takut selain dari Allah? Bila Allah Ta'ala menyebut afairallahi tattaqun, apakah ada selain Allah yang mereka takut? Lalu tanya kepada mereka, apa yang mereka takut? Kalau mereka takutkan berhala, maka berhala ini tak boleh buat apa-apa. Kalau mereka takutkan kepada Tuhan yang mereka, manusia yang dipertuhankan, semuanya telah mati. Karena itu Allah berkata, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Karena semua manusia, termasuklah pada Nabi SAW, tidak patut dan tidak layak disembah kerana mereka manusia yang membawa perintah Allah. Kerana ada agama yang menyembah Nabi. Sebagaimana Kristian, sebagaimana Yahudi, mereka menyembah Nabi, menjadikannya sebagai anak Tuhan. Menjadikan bagi Allah itu sekutu. Maka Allah Ta'ala menyebut bahawa apakah yang kamu takuti? Kalau ini berhala ni kaku tak boleh buat apa. Kalau manusia yang kamu sembah, ia juga sudah mati. Mereka tak boleh buat apa-apa. Yang menentukan segalanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila Allah menyebut tentang tauhid, yang berkait dengan tauhid yang bersifat keesaan Allah, uluhiyah Allah. Tauhid yang tiada sekutu, tauhid yang bersih, agama yang suci. Sebagaimana Allah sebut dalam suratul Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina huddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Allah dengan tidak menyekutukan Allah. Ikhlas. Mukhlisin dengan maksud tidak menyekutukan Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka Allah menyebut, lepas disebut tentang tauhid, Allah Ta'ala sebut tentang kurniaan Allah. Kenapa kamu patut sembah Allah? Kata Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang kamu perolehi, segala nikmat yang ada pada diri kamu, nikmat kesihatan, nikmat harta benda, dan segala nikmat yang kamu nikmati itu, dia datang dari Allah. Apakah berani kamu kata nikmat ini datang daripada berhala,
daripada sekutu-sekutu Allah. Sedangkan mereka tidak mampu menguruskan diri mereka sendiri. Allah Ta'ala tak pernah minta makan, sedangkan berhala-berhala itu diberi makan. Allah Ta'ala tidak pernah memerlukan hajat dengan manusia, sedangkan manusia memerlukan hajat kepada Tuhan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Kamulah sebenar-benar fakir yang berharap kepada Allah. Allah itu kaya, lagi terpuji. Allah tidak berharapkan kamu. Maka Allah ini yang beri nikmat. Yang kedua Allah menyebut, kenapa Allah ini yang layak disembah? Pertama, ia esa yang berkuasa mutlak. Yang kedua, dia yang memberi rezeki. Yang ketiga kata Allah, summa iza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Bukankah bila kamu ditimpa dengan kesusahan, musibah, sakit demam, taufan, banjir, kamu menjerit memanggil nama Allah? Perkataan taj'arun artinya memohon pertolongan dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Kamu tak minta tolong pun dengan berhala. Kamu tak minta tolong pun dengan manusia. Akhirnya kamu menyeru kepada Allah. Summa idza kashafa ad-durra ankum. Kemudian bila Allah menghilangkan kesusahan kamu, idza fariqum minkum, sebahagian daripada kamu, bi rabbihim yusyrikun, berterusan menyekutukan Allah. Allah nak beritahu bila datang musibah, sebahagian akan beriman, tunduk patuh, akhirnya menyadari dan insaf. Tapi sebahagian kekal menyekutukan Allah. Walaupun datang ujian yang berat, sebagaimana yang berlaku pada Fir'aun, bila datang ujian-ujian yang pelbagai, mereka berkata pada Musa, angkatlah ujian ini, nescaya kami beriman. Tetapi bila Allah mengangkat ujian kepada Fir'aun dan juga kepada penyokong-penyokongnya, tiba-tiba mereka bertindak semakin keras, bahkan bertindak hendak membunuh Nabi Musa. Maka Allah menceritakan manusia, bila dia susah, diserunya Allah. Baik, bagaimana kita nak memahami hakikat yang Allah sebut ni? Bukankah kita tengok penyembah berhala, duk seru berhala? Kerana mereka belum benar-benar dalam kesusahan. Tetapi ketika mana mereka benar-benar dalam kesusahan, segala makhluk akan raib daripada pandangan dan daripada hati. Maka ini yang disebut sebagai Islam itu agama fitrah. Manusia bila benar-benar susah, maka fitrahnya kembali untuk mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah yang dengannya diminta pertolongan, yang dengannya diminta perlindungan. Ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang banyak. Kerana itu dengan ini kita memahami apa yang dimaksudkan oleh kata-kata Nabi SAW. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap kelahiran dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini yakni percaya pada Allah. Akhirnya mereka dalam kesusahan yang sebenar, mereka akan lupakan berhala ini. Kesusahan ini ada 3 peringkat. Peringkat pertama ialah kesusahan dunia. Bila terputus bantuan manusia dan terputus segala sebab yang mereka ada. Umpama contoh yang ini, orang yang di tengah lautan terapung-rapung seorang diri, atau ketika mana dia sakit dan doktor mengesahkan tidak ada obat baginya, dia akan mati, maka ketika itu datang fitrah. Yang kedua, datang fitrah ini bila mana mereka melihat malakul maut. Bila melihat malakul maut, sebagaimana kita ulas ayat sebelum ini, mereka mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini Allah rakamkan kata-kata Fir'aun. Waktu dia melihat malakul maut di hadapannya, dia berkata, amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Kenapa? Kerana mereka benar-benar dalam kesusahan. Dan yang ketiga, ketika mana mereka dibangkitkan daripada kubur. Ketika itu masing-masing berlepas diri. Ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika masing-masing berlepas diri. Pengikut berlepas diri dari pemimpin, berlepas diri daripada pengikut. Ketika mana masing-masing melihat azab Allah Ta'ala. Dan mengetahui bahawa kekuasaan itu hanya milik Allah. Mengetahui azab Allah itu pedih. Ini 3 keadaan fitrah manusia datang. Apa itu fitrah? Yakni pengakuan terhadap ketuhanan yang esa. Pertama, bila ada dalam kesusahan yang betul-betul susah. Masa itu dia akan raib semua makhluk manusia yang akan nampak Khalik pencipta.
Yang kedua, ketika mana melihat malakul maut. Yang ketiga, bila mana dibangkitkan. Setengah ulama memasukkan yang keempat, iaitu ketika mana datangnya azab istiqsar, azab yang membinasakan. Setengah yang menyatakan azab istiqsar itu yang menggerungkan mereka ketika mana mereka melihat malaikat yang menurunkan azab tersebut. Kemudian kata Allah, liyakfuru bima atainahum. Golongan yang sesudah susah disenangkan, dilepaskan Allah daripada kesusahan dan kesukaran itu, mereka kembali kufur kerana mereka tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Dan di sini tentang kepentingan syukur pada Allah. Kerana bila seorang tidak syukur pada Allah, dia akan membawa pada kufur. Dalam Al-Quran Allah menyebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, surah Ibrahim ayat ke-7 kata Allah, kalau kamu bersyukur maka akan ku tambah nikmat. Syukur di sini maknanya beriman kepada Allah. Tetapi kalau kamu kufur, azabku pedih. Yang ini tidak mengakui, tidak menundukkan diri kepada Allah Ta'ala yang menciptakan, maka ini kufur tertinggi. Kufur nikmat tertinggi sekali. Maka kata Allah, mereka yang menyekutukan Allah sebab mereka tak bersyukur dengan apa yang telah kami berikan pada mereka. Maka Allah Ta'ala menghina, mencela mereka dengan berkata, fatamatta'u, silalah berseronok seketika. Baiklah, kalau kamu tidak mau beriman, nak lawan Tuhan, dan kamu lupa nak melihat nikmat-nikmat yang Allah beri ini sebagai satu kurniaan Allah, walau berhala kamu satu sen pun tak bagi nikmat, kamu pula yang keluar duit untuk jaga dia. Bukan sekutu kamu, satu manfaat pun dia tak bagi, bukan kamu pula yang beri manfaat pada sekutu-sekutu ini dengan membelinya, dengan menjaganya, maintenance dan sebagainya. Maka kata Allah, berseronoklah seketika, kelak kamu akan mati. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun, dan kamu pasti akan mengetahui. Anehnya tuan-tuan, pada penyembah berhala ini, bila mana mereka mati, tak ada pula mereka cenderung nak letak berhala dalam kubur mereka. Dah kata Tuhan patut mati, letak berhala sekali dalam kubur. Kalau jenis mazhab ditanam. Kerana orang kafir ada sebahagian mereka, mazhab mereka dibakar mayat. Sama ada kalangan Hindu ataupun Buddha. Sebahagian mereka ditanam, mereka tak bakar. Mereka ikut kasta tertentu, kelompok tertentu dan kepercayaan tertentu. Maka golongan yang ditanam sebagai contoh. Kenapa tak ditanam sekali sama dengan berhala yang kamu pegang supaya dapat menyelamatkan kamu dari azab kubur? Maka kita dapati tak ada kecenderungan mereka untuk menanam berhala sekali. Ternyata ia tidak memberi manfaat apa-apa. Bahkan keyakinan mereka lebih pada keyakinan nenek moyang. Yang ini mengikut tradisi, bukan keyakinan yang lahir daripada akidah atau yang lahir daripada hati. Dia bukan lahir daripada hati keyakinan ini. Keyakinan ini lahir daripada ikutan. Kerana dalam banyak ayat Allah menceritakan pada penyekutu Allah ini seringkali berkata, ini yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Wajadna alaihi aba'ana, kami dapati nenek moyang kami macam tu. Katakan pada mereka, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Hatta kalau sekiranya moyang-moyang mereka tu tak berakal, bukan tak dapat petunjuk, apakah mereka ikut? Tentang kita, kalau sebut ngikut-ngikut, kita akan ikut benda baik. Dan macam mana kita nilai benda tu baik, kita pun dapat akses, dapat fikir benda tu baik. Maka kita pun ikut. Bila yang menguntungkan. Tapi sesuatu yang kita tahu tak baik, kita tak akan berbangga apatah lagi mengikutinya. Maka kata Allah Ta'ala, fasawfa ta'lamun, kelak mereka akan tahu bahawa nikmat yang mereka nikmati itu cuma sementara. Kemudian kata Allah, wa yaj'alun, dan mereka yang menyekutukan Allah, ni perangai mereka, menjadikan lima la ya'lamuna, kepada siapa yang tidak mengetahui apa-apa, nasiban mimma razaqnahum, bahagian yang kami rezekikan pada mereka. Apakah maksud ayat ini? Kata Allah, wa yaj'alun, orang-orang kafir menjadikan lima la ya'lamun, bagi berhala-berhala yang mereka sembah, nasiban, bahagian daripada apa yang kami rezekikan. Mereka letak makanan depan, walhal itu rezeki Allah bagi. Mereka letak depan Tuhan mereka ni, nak beri bahagian pada Tuhan.
Kadang-kadang mereka buat penyembahan dengan cara menyembelih binatang untuk berhala. Walau binatang itu Allah rezekikan. Bukan berhala itu bagi binatang. Maka semua harta yang Allah berikan rezeki, mereka gunakan untuk menyekutukan Allah. Taqarruban ila alihatihim atau ila ma'budatihim atau ila asnamihim. Iaitu mereka ini menggunakan seluruh rezeki Allah yang Allah beri pada mereka untuk menyekutukan Allah. Letak bahagian rezeki-rezeki ini kepada berhala-berhala mereka. Sama ada makanan ke, sembelihan ke, apa saja diniatkan untuk berhala. Walau berhala ini, walau sekutu ini tak beri apa-apa pada mereka. Mereka guna rezeki Allah. Tentu bukankah satu benda yang mengaibkan, mencacatkan, bila mana duit kita bagi, digunakan untuk menentang kita. Katakan kalau kita bagi duit korang tu, dia susah bagi duit. Dia guna duit tadi untuk beli senjata atau sebagainya untuk memusuhi kita. Bukankah ini perbuatan buruk dan terkutuk? Allah bagi rezeki, kemudian rezeki itu digunakan untuk menyekutukan Allah. Dan memberi bahagian rezeki ini pada berhala yang tak beri apa-apa. Yang saya katakan letak makanan pada berhala ni sejenis, satu golongan. Yang menyembelih untuk berhala, satu golongan. Yang bayar nazar, bayar niat untuk berhala, satu golongan yang lain. Yang mereka beri pada berhala-berhala tadi, yang pertama, ia rezeki Allah. Yang kedua, ia tidak sampai pada berhala tu. Tak ada sampai pun. Kerana berhala ni pun tak makan. Tapi itulah kebodohan mereka. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, tallahi demi Allah, la tus'alunna amma kuntum taftarun. Mereka akan ditanya dengan pendustaan yang mereka lakukan ini. Bila disebut perkataan taftarun, maknanya apa yang mereka reka-reka, apa yang mereka bohong-bohong yang berkait dengan Tuhan. Ini bukan Tuhan untuk didekatkan. Ini berhala yang kamu buat dengan tangan kamu. Ini patung-patung yang kamu beli dengan rezeki yang Allah beri pada kamu. Ini manusia macam kamu yang hidup dan mati, yang kamu sekutukan. Yang kita katakan manusia yang menyekutukan sekutu-sekutu ini, wa imam mereka jadikan berhala-berhala batu-batan yang bersifat jamadat, atau kalangan manusia, atau kalangan malaikat. Yang kesemua makhluk-makhluk ini adalah makhluk yang lemah. Yang Allah cipta dan Allah bagi rezeki. Tiba-tiba mereka buat pendustaan taftarun dengan mengatakan patung inilah Tuhan. Maka ini iftira. Pembohongan yang nyata. Kata Allah lagi, wa yaj'alun, dan mereka juga mengadakan, ini perangai mereka. Perangai mereka pertama, mereka tak bersyukur. Perangai mereka kedua ialah mereka menjadikan rezeki Allah tadi untuk menyekutukan Allah. Perangai mereka ketiga, mereka menuduh Allah itu ada anak perempuan. Dan anak perempuan Allah itu ialah malaikat. Wa yaj'aluna lillahil banat. Mereka berkata, mereka menjadikan bagi Allah itu banat. Apa itu banat? Anak perempuan. Subhanah, maha suci Allah. Mana Allah ada anak? Walau ma yashtahun. Bagi mereka apa yang mereka suka. Tuan-tuan, orang masyarakat Arab, bukan kata masyarakat Arab, bukan masyarakat manusia. Mereka ada persepsi berbeza anak perempuan dengan anak lelaki. Walaupun hari ini orang kata persamaan gender dan sebagainya, benda itu ialah fitrah. Bagi kalau sekiranya benda itu tak ada perbezaan, maka tak akan ada usaha orang lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Walaupun dalam Islam, Islam meletakkan perempuan pada kedudukan, lelaki pada kedudukan. Pada kedudukannya. Bagi perempuan itu ada ibadat yang dikongsi dengan lelaki. Ada tidak? Meletakkan perempuan pada kedudukannya. Bukan cerita siapa lebih, siapa utama. Setiap orang ada peranan. Setiap orang ada peranan. Tetapi bagi masyarakat kafir dan orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka tetap double standard dengan perempuan, bukan dengan maksud meletakkan perempuan pada tempatnya, bukan. Mereka tidak mahu meletakkan perempuan pada mana-mana tempat. Akhirnya wanita ini menjadi subjek jual beli mereka, subjek keganasan mereka, bukan menjadi pertaruhan mereka. Ni bila lelaki-lelaki berlomba ke apa, mereka taruhkan perempuan. Tak ada pula perempuan taruhkan lelaki. Tak ada orang bertaruh lelaki, tak laku. Dia bertaruhkan perempuan. Yang judi taruh perempuan. Dia berlaku seluruh dunia. Yang lomba haram taruhkan perempuan. Seperti
perempuan ini cuma barang-barangan yang boleh ditaruhkan. Kenapa lagi mereka lakukan kepada wanita terlalu banyak? Sebelum Islam angkat kedudukan wanita dengan cara bukan angkat melebihi lelaki, angkat wanita letak pada tempat dia. Dan letak lelaki pada tempatnya. Tetapi ia bukan isu siapa lebih tinggi pada siapa. Isunya di mana fungsi kita. Bagi kaum wanita dia ada fungsinya melahirkan anak-anak, melahirkan zuriat. Itu fungsi yang lelaki tak boleh buat. Dan bagi lelaki menanggung anak-anak ini, itu tanggungjawab yang dia akan ditanya kalau dia tak buat. Dan dinisbahkan anak-anak kepadanya. Orang tak nisbah anak pada perempuan. Maka Allah letak pada keadaannya. Bukan Allah nak jadikan lelaki lebih tinggi pada perempuan atau perempuan lebih tinggi pada lelaki. Tapi perempuan pada kedudukan yang ada, lelaki pada kedudukan yang ada. Ada tugas yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan tanpa mengurangkan pahalanya. Ada tugas yang tidak boleh dilakukan oleh lelaki juga tanpa dikurangkan pahala lelaki. Masing-masing akan berkongsi pahala. Lelakinya dan perempuannya. Allah berikan perkongsian pahala. Masing-masing ada kedudukannya. Ya, solat wanita di rumah seorang diri sama seperti solat lelaki berjemaah di masjid, di surau atau di mana-mana tempat. Bukan bermakna bila perempuan tak lagi masjid, dia pun dapat pahala satu je solat seorang. Tak, dia juga mendapat pahala sebagaimana orang pahala berjemaah. Kerana kelebihan keutamaan dia solat di rumah. Maka banyak lagi kelebihan-kelebihan lain. Islam letakkan perempuan bukan mengatasi lelaki. Dan tidak juga secara mutlak meletakkan lelaki tinggi pada perempuan. Tetapi meletakkan mereka pada kedudukan. Yang kadang-kala lelaki mengatasi perempuan kerana ketakwaan. Dan kadang-kala wanita mengatasi lelaki juga kerana ketakwaan. Kerana itu Allah menyebut, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Allah tak sebut lelaki. Allah juga tidak sebut perempuan. Kerana semua orang berada pada kedudukannya. Tapi orang kafir, mereka meletakkan perempuan pada kedudukan yang rendah. Tetapi mereka menisbahkan anak-anak perempuan ini kepada Tuhan. Sebagaimana dilakukan oleh Bani Khuza'ah, Kinanah. Mereka berkata, innal malaikata banatullah. Malaikat itu anak perempuan Tuhan. Perkara sama yang dibuat oleh mana-mana penyekutu-penyekutu Allah yang lain. Mereka kata malaikat itu anak Tuhan. Walau malaikat itu makhluk Tuhan. Sebagaimana manusia makhluk. Tak ada istilah anak. Tapi mereka juga nak letak anak. Lalu Allah tanya mereka. Allah kata, walau mayashtahun, kamu kata Allah ada anak perempuan. Dan kamu pula nisbahkan anak lelaki pada kamu. Sepatutnya kalau sebut Tuhan, Tuhan ni untuk dimuliakan, untuk dibesarkan. Dan segala benda yang disandarkan pada Tuhan, benda yang mulia-mulia. Kamu sandarkan bagi perempuan itu anak perempuan, yang kamu kata malaikat itu anak perempuan. Walau kamu kalau dapat anak perempuan bukan main benci kamu. Maka Allah pun cerita kebencian mereka. Wa idza, dan apabila busyira, diberi khabar gembira, ahaduhum, sebahagian mereka, bil untha, dengan kelahiran perempuan, zalla wajhuhu, tiba-tiba wajah mereka muswaddan, menjadi kehitaman. Yakni menjadi kebimbangan, kegusaran, menjadi malu. Wa huwa kazim, dalam keadaan mereka ini kazim, tahan marah. Kazim ni marah sungguh. Nak bahkan mereka marah wanita mereka, isteri mereka. Kenapa kau layan anak perempuan? Kenapa layan anak perempuan? Walah, bukan perempuan yang menyebabkan lahirnya anak perempuan. Penyebab lahir anak perempuan atau lelaki ialah pengaruh daripada lelaki itu sendiri. Dalam Quran Allah sebut apa? Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Wanita-wanita kamu itu ialah ladang-ladang kamu. Maka yang menabur benih itu lelaki. Sebab lelaki itu ditabur benih jagung, maka yang bernama ladang cuma menumbuhkan jagung. Dia takkan tumbuhkan betik. Sebab yang ditanam itu jagung. Kalau yang ditabur itu padi, dia tak akan tumbuh gandum. Maka Allah menyebut tentang pengaruh jantina itu bukan perempuan tapi lelaki. Kromosom yang dibawa oleh lelaki itu yang mempengaruhi jantina. Perempuan tak salah apa-apa. Perempuan kerjanya cuma beranak. Lelaki ni sepatutnya bila perempuan lahir lelaki ke perempuan, kalau tak suka jantina tu dia kena marah dia. Dia kena hantuk kepala dia ke dinding. Kenapa salah aku ni? Kok mana salah ni? Wanita tak salah apa-apa. Dia umpama ladang yang disemai benih, dia akan tumbuh ikut benih. Maka kata Allah,
Bila diberitahu kepada kamu dengan kelahiran wanita, wajah kamu berubah dan kamu menahan marah. Ya tawara minal qaum, kamu menyorok-nyorok, jangan diketahui oleh kaum kamu. Kalau tanya dah beranak ke? Belum. Kalau dah beranak. Sebab lahir anak perempuan. Isteri kamu kan dah due. Patut dah due. Belum lagi, lambat lagi, tahun depan. Ini panggil mengandung gajah. 2 tahun. Mereka ya tawari maknanya cuba berbohong, cuba menyorok, jangan identiti anak yang dilahirkan diketahui. Mereka lebih suka kata anak tu dah mati gugur daripada beritahu lahir anak perempuan. Min su'i ma busyira bihi, daripada berita buruk yang diberitakan pada mereka. Ayumsikuhu, apakah mereka akan memelihara anak perempuan ini ala hunin, dengan penuh kehinaan? Oh, lahir anak perempuan. Komang dia ni lahir anak perempuan. Ini bukan lelaki sebenar, lahir anak perempuan. Diaibkan. Ini keturunan lemah, sebab itu lahir perempuan. Sebab bagi mereka lelaki yang kuat melahirkan anak lelaki. Kalau lelaki itu dilahirkan anak perempuan, dianggap lelaki lemah yang kepahlawanannya ini tidak solid 100%. Dia tak nampak betul-betul gentle. Sebab apa? Ada anak perempuan. Maka Allah Ta'ala menyebut di sini. Mereka terfikir-fikir. Ayumsikuhu ala hun, apakah mereka nak besarkan anak perempuan ini dengan penuh rasa hina? Am yadussuhu fitrab, atau tanam dia dalam perut muka bumi. Diceritakan. Ada seorang perempuan, bila suaminya bermusafir lama, lalu dia melahirkan anak perempuan. Bila dilahirkan anak perempuan, maka dia nak sembunyikan daripada suaminya, maka dia pakai pakaian lelaki. Maka suaminya pun tak perasan. Anak ni main-main, dia benar-benar menyangka lelaki. Demikian seterusnya sehingga beberapa tahun. Wanita ni tak beritahu jantina. Sehingga satu hari, bila budak ni nak kencing. Hari tu nak kencing, kebetulan mak dia tu sibuk kat dapur. Sibuk berurusan. Tinggal ayah dia. Maka dia kata kencing. Maka bila dia kencing, dia dapati perempuan. Mukanya mula berubah. Lalu dia membawa anaknya ke tengah padang pasir. Sambil dia menggali lubang. Anak dia tanya, ayah buat apa? Dia tak jawab. Ni yang siap tolong bersihkan pasir kat janggut ayah dia. Tapi sedikit pun tidak melunturkan rasa kasihan. Dia kerana baginya malu. Dia gali dan letak budak perempuan tadi, maka dia tak nak. Akhirnya dia balik. Dan kerana isterinya mengetahui anak dia tak ada. Dia sembunyi sampai macam tu, sembunyi identiti. Tahu aib besar. Bukan budak ni nak beritahu tak ada belas kasihan. Bukan, ialah mungkin bila baru lahir tu taklah kasihan sangat kot. Tapi bila besar, setahun, 2 tahun dah main, dah boleh, dah ada gigi, dah boleh sebut nama abah. Bukankah masa tu sayang kita agak lebih lagi? Lebih lagi. Kalau meninggal waktu ini jauh lebih sedih daripada meninggal waktu mula-mula dilahirkan. Sebab mula-mula lahir tak reti senyum lagi. Ini dah reti senyum, dah reti gelak ketawa. Dia sudah menawan hati ibu dan ayah. Lihat bagaimana kerasnya lelaki ini, bila tahu anak perempuan tetap dibunuhnya. Dia tak peduli. Maka ini yang berlaku dalam masyarakat Arab. Jahiliyah. Tapi tuan-tuan kena tahu. Jangan kata orang Arab bunuh perempuan, anak perempuan sahaja. Sebenarnya, kalau kita kaji, semua masyarakat ala jahiliyah. Bukan Arab je. Dan kedudukan wanita sama. Sebagaimana yang ditulis satu buku oleh Ali Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Makanatul Mar'ah fil Islam. Iaitu kedudukan wanita dalam Islam. Bila beliau memulakan intro kitab beliau dengan membawa semua tamadun-tamadun yang pernah wujud dalam peta sejarah dunia, bagaimana ta'amul mereka, bagaimana cara mereka menggauli wanita. Semua mereka ni sama ada dibunuh, sama ada dibuang, tidak diberi warga negara dan sebagainya. Dan bahkan dalam tamadun Cina sebagai contoh. Bila mereka dapati anak dilahirkan perempuan, mereka mengambilnya lalu ditinggalkan dalam hutan ataupun di atas gunung. Mereka tak tanam. Sebab nak gali mungkin tanahnya keras. Orang Arab gali senang, padang pasir. Yang ni terus diletakkan di hutan atau letakkan di banjaran gunung biar dimakan binatang buas. Itu yang mereka lakukan. Bukan dalam tamadun Athens sebagai contoh. Mereka tidak mengiktiraf wanita sebagai warga negara. Kerana warga negara, syarat warga negara dalam undang-undang yang termaktub dan negara mereka, syarat warga negara mestilah seorang lelaki yang berumur 18 tahun yang boleh berperang. Sama dia mesti lelaki.
Yang kedua, dia mesti umur 18 tahun. Bawah tak naik iktiraf warga negara. Dan dia boleh berperang. Kalau dia cacat, dia OKU, tak boleh perang, dia tidak dianggap sebagai warga negara. Kerana kewajipan warga negara mempertahankan negara. Itu ia bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan fitrah. Ini cerita anak perempuan dalam kedudukan masyarakat jahiliah. Jadi jangan tengok Arab je. Arab ni sebab Rasulullah turun di situ, maka ceritanya Arab. Yang realitinya satu dunia. Tapi perubahan itu bermula daripada negara Arab. Diangkat wanita. Akhirnya disyariatkan menutup aurat. Supaya perempuan tidak menjadi bahan gunaan, bahan syahwat. Maka wanita menutup aurat. Dan diangkat kedudukan wanita sehingga syurga berada di bawah tapak kaki dia. Itu yang dijaga, yang diperoleh oleh kedudukan ibu-ibu. Bahkan boleh tidak pergi berperang untuk menjaga ibu. Maka ini menunjukkan kedudukan wanita yang tinggi. Ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah buruknya cara mereka berhukum. Iaitu anak perempuan yang mereka tak suka, mereka nisbah pada Allah. Anak lelaki yang mereka suka, itu untuk mereka. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati masal saw. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada hari akhirat, sentiasa merupakan contoh yang tidak baik. Allah Ta'ala menyebut orang kafir ini dia masalah saw. Apa maksud masalah saw? Dia sentiasa menzahirkan contoh-contoh yang tidak baik. Dan semua perkara. Tak ada contoh baik. Yang homoseks, yang lesbian, mereka kalangan orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat. Contoh yang ditinggalkan pada manusia semua contoh tak baik. Yang buat riba, yang buat rasuah, contoh yang tidak baik. Yang menghalalkan penzinaan, yang menghalalkan arak dan judi, ini contoh tak baik. Walillahil mathal a'la, sedangkan bagi Allah itu contoh-contoh yang baik. Yang syariat Allah, contoh yang baik. Yang beriman pada Allah meninggalkan contoh yang baik. Kita orang Islam dia ajar percakapan baik. Kita diajar dengan pakaian yang baik. Bukan pakaian lawa, comel, mahal. Pakaian yang baik dengan maksud menutup aurat. Pakaian yang baik yang menunjukkan maruah diri. Baik lelaki ataupun perempuan. Maka sentiasa umat Islam menjadi masal a'la, contoh teladan terbaik. Dalam sistem ekonominya, dalam sistem kekeluargaannya, dalam sistem politiknya, dan sistem kenegaraannya, dan sistem ketenteraannya, dan sistem-sistem pendidikan dan lain-lain, kita ada masalul a'la, contoh terbaik dan tertinggi. Kenapa? Kerana tunduk pada syariat Allah. Apa yang tidak tinggi? Lihat dalam Islam, apa yang tidak tinggi? Bukan dalam solat saja kita susun sah yang begitu rapat. Berada dalam sah. Tidak ada yang solat seperti itu. Bahkan dalam bab zakat sebagai contoh. Tak ada agama yang mewajibkan zakat harta. Tidak ada. Tak ada pun kita dengar orang kafir yang agama macam-macam ini keluarkan zakat. Tidak. Ya, kalau mereka derma, itu atas inisiatif sendiri. Kerana pengaruh persekitaran. Tapi bukan itu yang diajar. Tapi dalam Islam, wajib keluarkan zakat. Bahkan ia diisyaratkan sebagai chariti terbesar di dunia. Yang secara umum dicatatkan pungutan zakat, secara umum roughly kasar, sebanyak 500 juta dolar USD setiap tahun. Itu belum itu dikira ialah zakat fitrah. Belum cerita zakat harta, zakat lain-lain. 500 juta dolar USD yang dianggap sebagai chariti terbesar di dunia. Bukan organisasi tapi agama. Bayangkan kalau kat Malaysia saja tuan-tuan, kutipan zakat mungkin cecah bilion. Kalau seluruh dunia, apakah ada yang lain ada contoh begini? Sehingga orang kafir cemburu, dia nak zakat juga. Tuan-tuan orang kafir pun nak zakat juga. Kami pun nak zakat juga. Mengada-ngada pula. Nak juga kau daging korban. Nak juga akikah. Sebab kita bahas pula cara fiqh. Boleh tak orang kafir makan daging korban? Sebab mereka tak ada sistem itu. Kita orang Islam ada daging korban. Ada akikah. Maka ada orang kafir nak zakat. Kami nak zakat juga. Kerana mereka lihat bagaimana sistem zakat mengawal ekonomi dengan baik. Menjaga keperluan orang-orang yang tidak berada. Orang yang miskin. Betul-betul jaga secara wajib. Walhal kadang-kadang orang Islam tak ada negara. Mereka bergerak dengan kelompok NGO Islam yang kutip zakat dan diagih-agihkan. Ya, bagaimana hebatnya yang disebut masalul a'la. Contoh tertinggi daripada Allah. Wa huwal azizul hakim. Kerana dia Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim. Kalaulah Allah. Ini contoh rahmat Allah. Kalaulah Allah nak membinasakan manusia disebabkan syirik mereka,
sekutu mereka pada Allah. Ma taraka 'alaiha min dabbah. Niscaya tidak ada yang tinggal atas muka bumi ini daripada mana-mana haiwan. Walakin tapi Allah yuakhiruhum, memberi tempoh pada mereka, ila ajalin musamma, kepada suatu tempoh tertentu. Fa idza jaa ajaluhum, tapi ingat bila sampai tempoh itu, la yastakhiruna sa'ah, tak boleh lagi dilambatkan. Wala yastaqdimun, tak boleh lagi dikedepankan. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, mereka orang kafir sentiasa menisbahkan benda-benda yang mereka tak suka pada Allah. Yang tak baik tu semua mereka letak pada Allah. Yang baik-baik untuk mereka. Macam contoh tadi, anak perempuan untuk Allah, anak lelaki untuk mereka. Kalau binatang tu jadi bangkai, ini untuk Allah. Kalau binatang tu segar sembelih, ini untuk kami. Begitu qabaih ataupun perbuatan buruk mereka. Yang buruk-buruk mereka nisbah pada Allah. Yang baik-baik, ini untuk kami, untuk kami. Yang mereka dapat daripada hasil perniagaan, ini untuk mereka. Tapi bila mereka berjudi, menang judi, ini untuk Tuhan. Kononnya membersihkan harta judi tadi. Itu beri ke Tuhan. Duit judi beri ke Tuhan. Yang duit bersih-bersih ini, yang bukan terlibat dalam judi atau peniasan, ini untuk kami. Ini ada setengah manusia macam tu. Bila dia terlibat dengan judi, duit judi dia pun nak sedekah. Duit yang betul, yang diperoleh cara rezeki betul, dia tak nak sedekah. Kononnya dengan cara tu dia jadi baik. Saya walaupun menang judi, saya bagi derma. Saya walaupun menang loteri, saya bagi derma. Kenapa derma tu daripada wang haram, tak derma daripada wang halal? Waktu kamu beli loteri dengan duit halal. Duit welfare tu beli loteri. Dapat welfare sebulan 500, beli loteri. Bila menang, yang haram tu nak bagi ke Tuhan. Nak bagi atas nama agama. Maka kata Allah, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Yang buruk-buruk tu kamu nak bagi pada Allah. Wa tasifu alsinatuhumul kadhib, dan lidah kamu senantiasa berbohong. Annalahumul husna, bahawa kelak nanti akhirat kamu akan dapat kedudukan yang baik. Nanti kalau kami mati, kami akan jadi hebat macam kami di dunia hebat. Kata Allah, la jarama, kamu ni tak syak lagi. La jarama annalahumun nar, sebenarnya bagi kamu ialah neraka. Wa annahum mufratun, dan kerana kamu ini ialah orang-orang yang melampau. Kerana orang-orang yang menyengutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini ialah mufratun, ay mutrakuna fiha aw muqaddamuna ilaiha muajjaluna bihim ilaiha. Kata Allah Taala, kamu ialah golongan mufrat. Mufrat ni maknanya tuan-tuan, melampau dengan kejahatan menyebabkan mereka mutrakuna fiha, kamu akan dibiarkan dalam neraka tanpa ditolong, tanpa dikasihani, tanpa ada syafaat, tanpa ada peluang untuk kamu keluar. Mufrat, kamu dilupakan. Artinya kamu ni, yang kamu duk tahu kami nanti dah dapat syurga, kamu bakal masuk neraka. Dan wa annahum mufratun, bahkan kamu tak akan dipedulikan lagi. Macam dibakar sampah, tak ada orang peduli lagi sampah. Dia nak jadi apa, jadilah. Kita bila buang je sampah dalam api, kita pun tak boleh jadi apa. Yang kita tahu dia bakar dalam api. Demikian kedudukan orang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.